إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, terafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Sambung Majmu' Salasi Rasail. Kita sambung ke surat 28 Rumi Jawi 13. Jawi 13 Rumi 28. Perbicaraan tentang solat. Setelah kita habis perbicaraan tentang Tauhid dah habis. Kali ni fiqh. Tengok masa tadi fiqh betul. Baru jadi. Tauhid habis hari tu lagi. Masuk fiqh balik. Betul, masuk fiqh dia akan masuk tasawuf hujung ni. Dia ada tasawuf hujung. Sekarang ni fiqh lagi bukan tauhid fiqh. Dan kita masuk muka surat 28 tu sembahyang ke-9, yang duduk ke-9. Ke-9 rukun sembahyang. Setelah kita lalui rukun sembahyang pertama niat, kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca Fatihah, yang kelima rukuk, yang keenam tuma'ninah, yang ketujuh i'tidal, yang ke-8 duduk, yang ke-8 dua sujud. Dua sujud. Masuk yang ke-9 pula. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ke-9 duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Mana duduk di antara dua sujud? Dia adalah salah satu daripada rukun sembahyang. Duduk di antara dua sujud. Duduklah. Duduk macam biasa. Di antara dua sujud. Kita dah bincang dah bahas dah sebelum ni. Sujud ketika Nabi Mi'raj, semua malaikat-malaikat di langit, ada yang berdiri, ada yang rukuk. Lama, seumur hidup dia. Sejak malaikat tu diciptakan, terus rukuk dah. Ibadah dia rukuk sampai kiamat. Ada yang berdiri, qiyam sampai kiamat. Ada yang sujud sampai kiamat. Ada yang duduk sampai kiamat. Ada yang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai kiamat. Ada la ilaha illallah sampai kiamat. Semualah. Ada alhamdulillah sampai kiamat. Itu je kerja. Itulah ibadah dia. Itulah ibadah dia. Dia tak ada buat benda lain. Ada jenis malaikat yang ada tugas. Ada kerja. Ada. Yang kita tahu tu lah. Kerja bagi rezeki, tarik nyawa, cabut nyawa, menyampaikan wahyu, tiup sengkakala kan. Raqi'atid, mencatat catatan azab orang dalam kubur. Itu yang ada kerja. Ada juga yang kerjanya macam turunkan hujan tu, memanglah malaikat Mikail. Tapi ada juga malaikat yang ditugaskan untuk menjaga lubang-lubang yang ada kat badan kita. Ada malaikat jaga lubang hidung kita. Lubang telinga, lubang mulut. Yalah mulut yang ada lubang. Yang ada lubang semua malaikat jaga. Lubang kubur, lubang punggung semua ada malaikat jaga. Dia jaga. Memang ditugaskan untuk jaga. Lepas tu saya kata memang ada malaikat. Tapi ada malaikat yang dia tak ada tugas macam tu. Tugas dia macam tadilah rukuk. Itulah sembahyang dia. Tapi tak penat ke? Tak penat. Dia daripada cahaya. Yang penat-penat ni yang buat daripada tanah. Penat. Tapi buat daripada cahaya dia tak penat. Selagi ada cahaya begitu. Penat apa? Tak penat. Jadi begitulah. Jadi malaikat ada yang kerja,
yang bekerja dengan manusia, ada malaikat yang ibadah sampai kiamat. Ada malaikat tawaf dekat Baitul Ma'mur, langit ketujuh. Tawaf ibadah sampai kiamat. Masuk-masuk tak keluar-keluar dah. Masuk-masuk ke tempat Baitul Ma'mur tu untuk tawaf, dia panggil Kaabah penduduk langit. Baitul Ma'mur, atas daripada Kaabah kita ni, atas langit ketujuh. Masuk-masuk tak keluar. Sehari masuk 70,000. Lepas tu esok 70,000 lagi, 70,000. Sejak bila? Jibril kata sejak aku ada, sejak kewujudan aku dah masuk dah. Dah berapa juta tak tahulah, bilion. Tak penuh ke? Malaikat, cahaya mana penuh? Kalau pasang lampu, suluh lampu, banyak dah lampu ni. Kalau suluh lagi 10 lampu, lemah tak? Penuh tak? Tak boleh masuk, cahaya penuh ada. Kalau masuk lagi 100 cahaya lampu, pakat-pakat bawa kereta suluh masuk dalam ni, penuh tak? Penuh. Ambil lampu suluh, buatlah banyak mana lampu cahaya buat masuk ke dalam tempat ni, tetap juga tak penuh. Begitulah. Tapi kalau yang buat daripada tanah, ini tak sampai berapa ratus orang ni. 200 orang tak muat kot dalam ni. Muat 200. Muat 300. 1,000 lah sebenarnya. 1,000 tak muat. Malaikat bukan 1,000, 18 juta muat. Malah sebab cahaya, bila ada cahaya, kita suluh cahaya yang lain, dia bukannya itu, dia akan macam sekali ya. Cahaya. Cahaya. Itulah malaikat. Malaikat ada di langit, duduk jaga lubang-lubang hidung kita. Betul kan? Kalau mati, malaikat tu pergi. Dah dia kata dah mati, aku nak jaga apa lagi? Dah mati dah. Lepas tu binatang tu masuk lubang hidung. Ya. Dia masuk sendiri. Dia masuk lalat, semut, kalajengking. Itu kalau mati tengah-tengah padang, mati dekat hutan, mati dekat tengah jalan. Lepas tu kalau mati tengah jalan, jangan letak kat tepi rumput tu. Kan biasa kalau aksiden, dia kan dia letak kat tepi tu, tutup. Jangan. Tak boleh. Dia kena tinggikan sikit. Tapi memanglah nak cari mana orang aksiden, buatlah sesuatu. Jangan letak atas tanah atau rumput tepi jalan. Sebab malaikat dah tak jaga dah. Kalau yang mati lah yang mati. Malaikat tak jaga. Dia kalau boleh letak tinggi sikit. Ambil kayu ke apa, biar tinggi sikit. Biar ada macam katil. Sebelum ambulans datang ke polis datang. Jangan letak bawah. Bila malaikat tak jaga, masa tu lah dah tepi-tepi tu longkang. Bila mati, bau badan kita ni, binatang suka. Binatang punya deria bau kuat. Dia suka. Tambah-tambah ular, kalau jengking, dia suka. Lipan, semut, dia suka bau kita bila mati. Bau dalam perut tu, dia akan keluar. Bau dalam perut sekarang, ada tahi dalam perut kita ni. Kenapa tak keluar? Malaikat tahan, sekat. Bawah tahan, atas tahan. Kalau tidak, mu duduk jauh sikit, busuk tahi mu ni. Kenapa kita boleh duduk rapat-rapat? Sebab malaikat tahan bau tu. Walaupun dekat. Kat sini kan ada tempat pembuangan sampah kan. Ada tahan-tahan bau sampai pas sini. Berapa kilometer? Jauh, 1 kilometer dia. Pun bau sampai sini. Time hujan kan. Jauh tu tempat pembuangan sampah. Tapi duduk sebelah, tahi duduk sebelah, tak bau pun. Malaikat. Tiba-tiba, bila mati, malaikat tu pergi. Bau tu dia menarik binatang. Mulalah lipan masuk, pacat masuk ke dalam hidung dalam. Bila lepas dah semua, nak mandikan jenazah, kalau ular je ni. Masya Allah, ini ahli neraka. Dah mula. Padahal binatang tu masuk kalau jeki macam mana? Keluar lipan kau mulut. Ya Allah, ini mulut masih hidup. Dia cakap nampak baik je baji ni. Tapi tiba-tiba keluar lipan kat mulut dia. Ini mesti walaupun baik kat depan, kat belakang dia mengata kita. Nampak? Salah faham. Sedangkan dia mati aksiden, binatang masuk mulut. Masuk. Perut bergerak. Macam cerita tanah kubur dah pula. Bergerak. Tengok-tengok rupanya ada ular masuk. Allah, ini mesti makan haram. Padahal kawan tu mati, dia letak tepi tu. Tepi mana-mana lah, atas tanah ke apa. Binatang memang minat bau manusia. Memang minat. Jadi hati-hati kat situ. Jadi ada malaikat yang kerja beribadah saja, ada malaikat yang buat kerja dengan kita. Malaikat yang buat ibadah saja, ada yang sujud. Kan kita dah cerita sebelum ni, sujud je malaikat tu. Bila Nabi tengok satu perbuatan ibadah sujud yang terbaik, Nabi kata bagusnya ibadah ni. Aku sekarang nak naik ambil sembahyang kan. Nabi kan nak ambil sembahyang yang 50 jadi 5 tu kan.
Kalau dapatlah ibadah yang akan aku ambil nanti macam ni kan bagus. Macam sujud. Kemudian Nabi bagi salam. Nabi bagi salam dekat malaikat tu yang sampai pakak-pakak sujud ramai tu. Assalamualaikum. Malaikat tu semua tuan. Duduk. Waalaikumsalam. Lepas tu sujud balik. Duduk kejap tu nama duduk di antara dua sujud. Maka duduk di antara dua sujud ni adalah duduk para malaikat. Kerana nak menjawab salam Nabi. Sebab sedangkan dia sujud. Ketika Nabi jumpa malaikat yang berdiri je, Nabi tak cakap apa. Nabi tengok, wah hebat ni ibadah macam tu. Ramai beratur, bersof-sof. Tanya Jibril, tu malaikat tengah semayang. Macam tu, semayang sampai kiamat macam tu. Dia tengah rukuk. Wah ni bagus juga ibadah macam ni. Tengok sujud, tak boleh tahan. Nabi tak boleh tahan. Ini adalah perbuatan yang paling layak bagi seorang hamba kepada Tuhannya. Bergelodak, rasa nak macam ibadah macam tu. Maka bagi salam. Dibangkit. Nabi bagi salam, dia bangkit. Maka jadi syariat kat kita. Mesti sujud 2 kali. Nak sujud 2 kali, mesti duduk. Tak duduk, tak jadi sujud 2 kali. Duduk tu nama duduk di antara 2 sujud. Oleh kerana duduk tu di antara 2 sujud, dan duduk tu sekejap je, malaikat sekadar jawab salam aja, maka duduk tu dia panggil rukun pendek. Ada 2 je rukun pendek dalam sembahyang. Yang pertama i'tidal, yang kedua duduk di antara 2 sujud. Selain daripada itu ada satu lagi lah. Ada satu lagi. Satu lagi duduk istirahat. Dia bukan rukun pun sebenarnya. Duduk istirahat pun pendek. Dia tak boleh panjang. 3 tadi. Tak boleh memanjangkan. Kalau panjang batal sembahyang. Walaupun duduk je pun batal. Kalau i'tidal tidak boleh lama dia berdiri i'tidal. Tidak boleh lebih daripada bacaan Fatihah. Bukan i'tidal tu suruh baca Fatihah. Kadar tu. Berapa saat Fatihah? 20? 25? Okey, kata ambil 25. Jika dia i'tidal 26 saat, batal. Kecuali 3. Kunut subuh. Kalau lebih pun tak apa. Kunut witir yang bulan Ramadan tu, solat tarawih tu, lebih pun tak apa. Kunut nazilah. Nazilah kalau ada apa-apa berlaku tu kan, lebih pun tak apa. Selain daripada 3 ni, masa i'tidal lebih 25 saat. Kalau kita kira 25 saat, lebih dari masa 26, batal sembahyang. Berdiri i'tidal. Itu i'tidal. Duduk di antara 2 sujud, tak boleh lebih daripada bacaan tahiyat. Bacaan tahiyat berapa saat? 10 kot. 10 rasanya. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah je. Allahumma salli ala Muhammad tu selawat, dia tak bagi tahiyat. 10 saat ni rasa. Katalah 10 saat. Duduk di antara 2 sujud 11 saat batal. Kita baca apa? Rabbi fili warhamni kan. Berapa saat je? Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 5 tak sampai kot. 4 saat je. Katalah baca perlahan-lahan. Rabbil firli. Terasa tu nak faham makna. Warhamni. Itu pun rasa tak lebih 10 saat. Jadi kalau lebih, batal. Ambil kat mana 10 saat tu? Bukan hukumnya 10 saat. Ambil dekat bacaan. Kalau dia baca tahiyat, habis tahiyat. Lebih pada tu, maka batal. Ketika duduk di antara 2 sujud. Selain daripada tu, nak duduk lama mana pun tak ada masalah. 3 hari pun tak apa. Sujud 3 hari, no problem. Tak ada, boleh nak kena semayang habis waktu. Cuma nak bagi tahu sujud lama pun tak apa. Sujud sejam, no problem. Rukuk sejam, tak ada masalah. Berdiri 3 jam, tak ada masalah. Duduk tahiyat no? Duduk tahiyat 2 jam, tak ada masalah. 3 ni tak boleh. Yang pertama, i'tidal tak boleh lama. Duduk di antara 2 sujud tak boleh lama. Satu lagi, duduk istirahat. Rakaat pertama, sujud yang kedua. Nak naik rakaat kedua. Masa nak naik tu kan duduk, sunat duduk kejap. Bangun terus pun boleh. Daripada sujud subhana rabbil a'la tu, Allah tu bangun boleh. Sunat daripada sujud yang kedua rakaat pertama tu, angkat kepala, Allah, duduk kejap. Duduk kejap, Allahu akbar. Duduk kejap tu. Dia panggil duduk istirahat. Duduk tu kalau lama pun batal. Dia daripada sujud, dia pun duduk. Allah, dia tak sebut Allahu akbar lah. Kalau Allahu akbar, habis dah suara dia kan. Allah, habis nafas. Dia sujud ni. Padahal nak naik rakaat yang kedua ni. Batal.
Padahal nak naik berhenti lama buat apa? Lelah. Jangan cerita bab sakit. Sakit lama mana pun tak apa. Tak larat, tiba-tiba krem, tak apa lah. Itu sakit. Ni cerita yang sehat. Kan asal duduk ni? Sajalah. Ambil nafas sikit, nak bangun. Batas sembahyang. Tak boleh. Dia sekadar duduk kejap je. 1-2 saat. Lama je. Lama pun tak ada saat yang tu. Kita tak boleh nak letak berapa lama. Tapi janji lama lah. Agak lama lah. Agak lama. Sujud. Batal lah. Dalam 4-5 saat batal lah. Duduk apa lama-lama kat situ? Kan nak naik rakaat seterusnya. Bukan tahiyat awal. Ya. Sujud tilawah. Masa sujud tak ada. Tak sunat. Jadi bangun dia sujud tilawah, turun, lutut, tangan, kepala, ke dahi. Lutut, tangan, dahi. Okay? Masa turun sujud tilawah. Turun sujud tilawah, lutut, tangan, dahi. Masa bangkit, kepala, lutut, tangan. Dia bukan kepala, tangan, lutut. Kan? Nampak? Faham nak cerita apa ni? Ni apa lutut tangan ni? Masa nak turun, lutut dulu, tangan pergi ke lantai, ke bumi, kemudian baru kepala, ke bawah dahi. Masa nak bangkit tu, masa nak sambung sujud tilawah, tatajafa junubuhum anil madha, nak sambung tu, angkat kepala, lutut dulu. Lepas kepala, lutut, baru tangan. Jadi mana tak ada lah duduk istirahat kat situ. Kalau nak duduk istirahat, dia kena angkat tangan dulu baru lutut. Sementara tu dia singgah transit kejap, singgah kejap. Ni tak ada. Cuma kalau duduk juga tak batal. Cuma bukan tempat dia. Kalau lama batal macam tadi. Agak-agak dia duduk situ lama, 3 saat, 4 saat, 5 saat batal. Kalau duduk tak batal, tapi bukan tempatnya dan dia dalam keadaan berbahaya. Cepat bangun. Kecuali sakit tadilah. Nak ambil nafas ni, nak ambil ring, tak habis. Tak urut. Tak urut. Jadi tak larat. Jadi nak macam mana? Tunggu sekejap. Itu lain. Bab sakit jangan masuk. Bab sakit kena masuk kelas pengajian cara sembahyang orang sakit. Ini bab yang tak sakit lah. Nanti kan suruh dia ada lelah. Pengsan, tumbang dia kat situ. Takut batal. Tak apa, lelah cerita lain. Sakit lutut, krem, tiba-tiba pening, tu bab lain. Lama mana pun tak ada masalah. Dah sakit. Tak kepaksa. Okey, cara duduknya hingga betul kadar tumaninah. Maksudnya biar ada tumaninah lah ketika duduk di antara dua sujud. Jangan macam solat 7 minit 20 rakaat tu. Jangan tengok dia duduk. Laju lah. Laju. Tengok yang ada baru, yang terbarunya. Baru dekat-dekat puasa dia akan keluar video tu. Jangan risau. Akan terima juga nanti. Ni yang barunya. Laju. Tak boleh nak tengok. Laju lah. Ayang apa benda lah gitu. Dia punya duduk di antara dua sujud tu macam tak nampak. Dia bangun, terus pergi. Terus naik. Betul baca bismillah. Dalin. Bunyi dalin. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa kalau ada kat sini elok tangkap aja. Kalau ada kat sini, ada Indonesia kan? Kan ada kat sini. Merepek betul. Ramai pula tu makmum. Dia kata, daripada tak sembahyang langsung, baik sembahyang 7 minit 20 rakaat. Suka hati. Itu boleh kita kata mempermain-mainkan. Boleh tak? Mempermain-main tu. Mempermain-mainkan sembahyang, mempermain-mainkan agama secara berjemaah. Mempermain-main pun secara berjemaah sekarang ni. Dulu seorang-seorang je buat jahat. Nak mempermain-mainkan apa dia seorang Sekarang tak, berjemaah. Teruk sungguh sekarang ni. Akhir zaman. Ke-10 duduk bagi tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir tu adalah rukun. Baca, rukun yang lain. Kalau dia tak boleh baca, dia wajib duduk. Tak boleh baca sebab bisu lah. Wajib duduk. Kalau dia sakit, tukar kepala lutut ni, dia apa-apa masalah ke, dia tak boleh duduk, dia kena berdiri, dia wajib baca. Wajib sebab dua perkara yang berbeza. Sebab yang baca duduk nombor 11, membaca tasyahud akhir nombor 11, ke-10 duduk. Jadi bukannya duduk tu sekali dengan baca, tidak.
Oleh kerana aku tak mampu untuk duduk, baru tukar kepala lutut, baru tukar gebok. Kepala lutut dia tukar, dia punya tempurung, jadi tak boleh bengkokkan kaki. Sembahyang semua berdiri. Tak apalah. Oleh kerana aku tak boleh duduk, maka aku tak payahlah baca tahiyat akhir. Tak. Baca tahiyat akhir cerita lain, duduk cerita lain. Oleh kerana tiba-tiba suara tak keluar. Dia makan apa-apa, peti suara dia tak keluar. Oleh kerana aku tak boleh baca, maka aku tak payah duduk. Jangan. Duduk cerita lain, baca cerita lain. Sebab tu rukun yang ke-10 duduk, rukun yang ke-11 baca. Kalau tak boleh duduk, baca tetap wajib. Wajib juga. Baca berdiri. Ada saya tengok orang sembahyang berdiri. Memang pelik lah kita. Dia berdiri, Allahu Akbar. Dia rukuk, lepas tu dia i'tidal. Lepas tu dia sujud, tak boleh. Tak boleh sujud. Duduk pun tak boleh. Dia tak boleh bengkok. Kepala lutut dia tak boleh bengkok langsung. Dia buat pembedahan. Masa sujud gitu, berdiri. Maksudnya dia sembahyang macam ni, berdiri. Lepas tu habis baca, rukuk, i'tidal, sujud. Duduk. Sujud subhana rabb. Macam ni sujud dia. Berdiri. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Betul? Allahu Akbar. Rabbi fili warhamni wajburni. Betul? Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Tangan kat sini. Betul? Sedap sembahyang berdiri. Habis tu bila tahiyat nanti, rakaat kedua, tahiyat. Berdiri. Tangan letak atas. Tak payahlah letak kat mana macam ni. Tak kat straight je lah. Tak payahlah illallah ke bawah, ke kaki. Tak payah. Asyhadu an la ilaha illallah. Okay? Jadi orang bisu ataupun yang tak keluar suara, rosak suara semua tu, dia wajib duduk. Berapa lama dia wajib duduk? Wajib duduk kadar bacaan tahiyat akhir. Berapa saat? Kalau katalah 20 saat, 15 saat, duduk saja. Kalau dia ada suara sikit-sikit, maksudnya dia wajib buat ini. Macam tu. Dia wajib buat macam tapi ada orang yang tak boleh buat langsung. Tak tahu. Nak cakap apa tak tahu sebab dia pekat. Bukan. Dia bisu. Macam mana tah? Orang pekat, dia automatik bisu. Kan? Orang bisu, dia bisulah. Betul tak? Bila dia pekak, dia automatik bisu. Bila bisu, tak automatik pekak. Kadang-kadang bisu, tapi boleh dengar. Tapi kalau pekak, dia automatik bisu. Bisu tu bukan maksud bisu tak boleh cakap. Bisu tu sebab dia tak pernah dengar perkataan. Dia tak kerti nak sebut. Lepas tu bunyi dia, dia ada suara je. Yang bisu, tu bisu kan? Tapi, boleh tu. Kan ada kan kita tengok kan, dia cakap macam, kan? Ada suara, asal tak cakap? Sebab dia tak pernah dengar. Nak cakap macam mana? Nak bercakap, kena dengar. Tak boleh dengar, macam mana nak cakap. Tu ke Ramli. So cakap, macam mana nak cakap dia tak pernah dengar? Maka automatik dia bisu. Bisu tu maksud tak boleh cakap lah. Ada yang dia memang bisu. Memang tak boleh cakap lah bisu. Tak ada suara, rosak peti suara. Jadi ada yang boleh, maksudnya dia boleh gerak mulut dia. Dia kena wajib gerak mulut. Maksudnya dia mungkin dulu dia boleh dengar, dia boleh bercakap, kemudian dia bisu. Boleh jadi. Dia wajib gerak mulut. Baca Fatihah, wajib. Tapi kalau dia memang bisu, mana? Fatihah pun tak pernah dengar. Alhamdulillah pun tak pernah dengar. Jadi tak ada. Jadi ada keadaan yang tu kena mengaji bab orang OKU lah. Ada yang wajib gerak mulut, ada yang tak wajib gerak mulut. Berdiri, duduk. Selama mana bacaan tu? 10 saat lah. Ada yang wajib gerak. Tak bergerak, tak sah sembahyang. 4. Orang buta pun wajib belajar. Orang bisu pun wajib mengaji. Semua wajib. Wajib. Jadi gerak. Ada dia baca. Tu maknanya dia boleh dengar. Dia boleh dengar sikit-sikit. Jadi dia tak bisu. Tapi dia pekak. Cuma pekak boleh dengar sikit-sikit. Jadi tu yang dia boleh buat keluar. Ada orang langsung tak boleh buat. Yang langsung tak boleh keluar tu duduk diam. Tapi wajib sembahyang, tetap wajib sembahyang. Dia mukallaf. Kecuali dia buta. Buta dan pekak. Habis lah. Buta dan pekak, dia panggil tuli. Tuli ni ahli syurga terus. Terus ahli syurga. Buta dan pekak. Sebab kita nak terima pelajaran, kita boleh terima kot mana? Nak terima input pelajaran. Nak masuk, nak faham tu boleh terima kot mata, tengok dengan
Telinga. Tu je. Tiba-tiba mata dengan telinga tak boleh tengok, mata tak boleh tengok, telinga tak boleh dengar. Nak masuk ke mana? Nak ajar macam mana? Macam nak ajar macam mana? Tulis kat tangan dia. Dia boleh rasa lagi. Ni V. Tak boleh kan? Tak boleh ajar. Tapi kalau dia bisu, mata dia boleh tengok lagi. Silap telinga dia boleh dengar lagi. Maka mukallaf lagi. Yang tak mukallaf, yang dua-dua tak ada. Mata tak nampak melihat, telinga tak dapat mendengar. Baru dia kata tidak mukallaf. Dia bila bukan mukallaf, dia ahli syurga. Dia dekat pada masyarakat dekat syurga tu, dia terus boleh dengar. Dia memang confirm ahli syurga. Confirm ahli syurga. Bukan entah-entah ke, timbang dulu. Tak. Confirm ahli syurga. Sama dengan orang gila. Lahir-lahir gila kan. Confirm ahli syurga. Lahir-lahir gila. Bukan gila isap gam Itu tak. Itu gila kok. Isap gam beku kepala otak dah. Dia sebab igam tu kan naik ke dalam kepala. Itu gila lah. Jadi gila kan. Itu tak boleh tu. Itu berdosa. Ni gila daripada confirm masuk syurga. Budak-budak sama ada orang Islam atau orang kafir, mati sebelum balik. Anak orang kafir sekalipun confirm masuk syurga. Walaupun anak orang kafir. Sebab dia tak balik lagi. Kalau dah balik, baru kira lah orang kafir tak boleh masuk syurga. Dan kalau dia tak boleh keluar, jangan buat isyarat tangan. Ada dalam orang hantar video. Dia bisu rasanya. Dia baca Fatihah. Kan baca Fatihah kan boleh pakai syarat. Batas semayang. Mana? Tahu siapa ajar dia. Batas semayang. Berdosa tu. Habis kesianlah dia. Dia bisu. Dah lah bisu berdosa pula tu. Bisu mukallaf lagi. Kena belajar juga. Bisu mukallaf. Wajib mengaji. Wajib belajar. Dia bagi Allah. Kan? Itu gini. Tak ada tu saya buat. Macam tu lah, adalah dia punya tak kerti nak sebut, nak buat. Tak boleh tu, berdosa. Semayang tak sah dan berdosa. Kalau bisu, ada boleh bunyi sikit-sikit, gerak bibir. Macam konon-konon macam baca. Dulu dia tak bisu, sekarang baru bisu. Ingat lagi tak Fatihah? Ingat baca Fatihah. Dalam hati lah, gerak mulut. Tak tahu apa-apa, duduk diam aja. Tak ada main gerak-gerak tangan. Main-main dah sekarang ni. Yang ke-12, membaca tasyahud itu dia akan sebut di belakang, ada di belakang. Yang ke-12, membaca selawat kemudian daripada tasyahud. Lepas habis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baru selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas baca tasyahud. Yang ke-13, salam yang pertama. Salam yang pertama. Salam yang kedua, sunat hai'ah. Salam yang pertama, rukun. Dia akan bahas bab salam tu nanti. Yang ke-14, tertib, yakni didahulukan yang dahulu dan dikemudiankan yang kemudian. Tertib. Kenapa ada 14? Kita mengaji bukan ada 13. Mana satu lagi? Dia keluar kat mana? Nombor 6. Dalam yang kira 13, dia kira macam ni. Rukuk serta tamaninah, i'tidal serta tamaninah, sujud serta tamaninah, duduk di antara dua sujud serta tamaninah. Kalau kira jadi 13. Yang kita lain. Rukuk satu, tak ada tamaninah. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Yang kedua satu ni, tamaninah dalam keempat-empat. Itu aja jadi 14. Dia boleh jadi lebih lagi. Boleh tak jadi lebih? 17 boleh. Macam mana? Rukuk satu rukun. Tamaninah ketika rukun lain. Tidak satu rukun. Tamaninah ke? Lagi banyak lah. Jadi benda sama je. Dipecah jadi banyak lah. Okay? Habis. Jangan ikut tertib lah. Dia tak boleh tak ikut tertib. Daripada berdiri kena rukuk. Lepas berdiri baca Fatihah dulu. Lepas tu rukuk. Lepas tu i'tidal. Tak boleh main sujud. Lepas tu bangun. Tak boleh. Dia ada tertib dia. Sekarang ni dia nak detailkan balik. Yang tadi secara ringkas. Ini detailkan balik. Dan sunat dibaca kemudian daripada takbiratul ihram. Lepas takbiratul ihram sunat baca, tak wajib sunat. Baca apa? Akan sekurang-kurang nama iftitah. Iftitah tu pembukaan. Jadi sekurang-kurang doa iftitah, doa pembukaan. Iaitu minimum dia apa? Sekurang-kurang. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sekurang-kurang minimum. Yang malah-malah tu jangan tak baca yang ini.
Yang semain sunat tu malah nak baca doa iftitah panjang, baca pendek. Pendek Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa asila bismillah alhamdulillah. Minimum. Wajjahtu tu riwayat lain. Kalau kita sama wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, itu adalah riwayat lain. Maknanya kita baca selama ni ada dua riwayat lah. Baguslah baca dua-dua. Tapi kalau nak baca satu pun okey dah. Ya. Dia panggil doa iftitah. Allahu akbar kabira ni bukan Nabi aja. Bukan. Sahabat. Sahabat yang baca. Nabi tak ajar. Macam reka lah. Nabi ajar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang Nabi ajar. Sahabat ditambah. Dia sedar main belakang Nabi, dia tambah. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah wa asila wajjahtu wajh sama. Habis sembahyang Nabi tanya, tadi siapa baca doa iftitah tadi lain sikit? Siapa baca? Sahabat pucat lah, nyorok belakang tiang. Nabi tanya sekali, dia orang tak jawab. Siapa baca tadi bunyi Allahu akbar kabira yang baca doa iftitah tadi? Dua kali, nyorok lagi. Nabi tanya siapa baca? Dia tak ada tiga kali. Lebih tiga kali, dosa besar. Derhaka kehadap Nabi. Bila Nabi panggil, tak menyahut. Lebih pada tiga kali. Tiga kali, dia angkat tangan dulu. Saya ya Rasulullah. Kau baca apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa asila. Kau baca itu tadi? Aku nampak, kata Nabi, lebih 30 malaikat bergebut-gebut nak ambil amalan itu untuk bawa naik. Dia daripada takut je ni. Saya. Tadi menyorok. Jadi satu persoalan. Kenapa malaikat berebut? Dia nak apa? Dia nak apa? Nak ambil-ambil buat apa? Malaikat mana ada dosa pahala? Malaikat mana ada syurga neraka? Malaikat. Yang ada syurga neraka ni kita. Malaikat mana ada? Dia memang tak buat maksiat lah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Buat perintah Allah, langsung tak buat maksiat. Tu malaikat. Jadi tak adalah syurga neraka bagi dia. Tak adalah. Malah dia tak ada nafsu pun. Dia ada akal aja. Jadi yang disibuk-sibuk nak ambil amalan kita buat naik, amalan yang macam tadi tu lah, amalan yang kalau besar-besar dia nak buat naik. Amalan yang pelik, bukan pelik, yang bernilai tinggi. Nak buat naik. Maksud buat naik itu nak ambil, nak bersembah ke Allah, nak simpan. Rupa-rupanya malaikat pun ada pangkat. Malaikat ada pangkat. Ada ketua malaikat, ada pegawai malaikat, ada penolong pegawai, ada kerani. Ada tengoklah dia punya grade, ada 19, 27. Tengok malaikat. Ada yang tinggi-tinggi ketua-ketua. Ada. Jusa pun ada. Nak bagi tahu dia suruh pangkat. Bukan nak kata ada tu. Adalah pangkat dia tinggi. Ketua-ketua malaikat yang 10 tu lah. Yang kita hafal tu, Jibril tu, Mikail tu, ketua semua tu. Dia ada jabatan masing-masing. Masing-masing ada kementerian. Masing-masing. Ingat menteri je sekarang ni duduk baru masuk dalam parlimen tadi kan. Ingat menteri je ada kementerian. Dia ada juga kementerian cabut nyawa. Diketuai oleh Israel. Dialah suruh anak buah dia. Okey, hari ni cabut nyawa ni. Kementerian Mikail. Untuk rezeki apa, hujan apa semua kan. Kementerian tanah dan galian. Ada Jibril. Kenapa? Yang buat gunung berapi, yang mencetuskan gempa bumi, Jibril punya kerja. Sebab dia tak ada nak sampai ke wahyu dah. Tu kerja dia. Kementerian tanah dan galian. Petroleum dia lah. Dia yang ada lah, dia punya kerja lah. Yang turunkan hujan tu Mikail. Itu kementerian kaji cuaca. Bukan kaji cuaca, memang cuaca dah. Betul lah. Dari sudut ni. Ada yang memang kerja cabut nyawa aja. Malaikat maut lah. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malaikat maut, dia kerja cabut nyawa aja. Ada kementerian, dia macam-macam yang jaga kita tadi kan. Ada kementerian apa? Pelajaran ke apa? Yang tulis-tulis je. Rakyat atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tulis, tutup catat. Ada yang kementerian apa? Pelaksanaan, enforcement. Kerja belasah orang dalam kubur. Munkar nakir.
Saya cuma tukar ke bahasa ni je. Benda sama je. Macam-macam ada tugas. Ada tugas. Tengoklah kementerian apa. Jadi malaikat-malaikat tadi dia ada pangkat. Sesiapa yang boleh bawa amalan yang mempunyai nilai yang besar, bawa naik langit, dia akan naik pangkat. Sebab tu berebut tu. Aku nak naik pangkat. Tu berebut tu. Siapa yang boleh bawa naik amalan-amalan atau yang ni lah, amalan-amalan yang bernilai tinggi, maka dia akan naik pangkat. Sebab tu malaikat tu berebut. 30 malaikat berebut nak ambil amalan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bermula saat itu doa iftitah terbagi kepada dua. Sebelum tu satu je, iaitu ini separuh lagi wajah tu. Tok nenek kita dia bagi dua-dua. Kita hafal lah. Lagi baguslah. Janganlah tiba-tiba lepas ni tukar pula. Dah baguslah tu. Okay? Nak baca Allahu Akbar kabira ke Allahu Akbaru kabira? Satu hal pula ni. Kita belajar dulu, tok kita ajar dulu Allahu Akbar kabira ke Allahu Akbaru? Allahu Akbar. Sejak setahun dua ni je kecoh Allahu Akbaru lah konon. Boleh je nak baca, kan baris depan tu, tengok baris depan tu. Cuma takbir ni, Nabi baca takbir tak pernah hidup karo. Walaupun memang di baris depan. Sama ada wasal, sambung ataupun mati ataupun berhenti. Tak baca ru. Tak. Mesti mati karo. Maka keluar kaedah at-takbir jazmun. Takbir itu jazam. Alamat jazam adalah sukun. Sukun adalah mati. Walaupun nak wasal, walaupun nak sambung. Kecuali baca Quran. Baca Quran janganlah. Jadi takbir Allahu Akbar. Doa iftitah Allahu Akbar kabira. Cuma boleh tak baca Allahu Akbaru? Lah memang bagi depan pun boleh lah, salah tak boleh. Kenapa baca Allahu Akbar juga? Sebab ikut Nabi. Habis tu nak baca kenapa baca mati juga? Baca ra tu mati juga Allahu Akbar kabira? Sebab nak ikut Nabi. Kenapa baca hidup kan ra Allahu Akbaru kabira? Sebab dia baris depan. Dua-dua boleh. Dua-dua ada alasan. Cuma yang terbaik yang kita doa lama dah lah. Tak payah tukar dah lah. Ini viral sikit tukar, waris sikit. Selama ni kita dah salah. Ngambut. Astaghfirullahalazim. Tak perasan pun. Baru baca tengok-tengok raw tu betul baris depan. Sebab ada satu video daripada Indonesia juga. Asalnya. Kemana bawa orang Melayu ambil buat? Asalnya Indonesia juga. Dia ada seorang ustaz ke Pak Kiai dia tulis. Sebenarnya salah. Begini sebenarnya. Ini dia ajar. Allahu Akbaru. Jadi Allahu Akbaru. Tak, Allahu Akbar kabira. Bukan baru. Cuma boleh dibaca ru. Kemudian maka a'udzubillah. Kemudian selepas daripada doa iftitah tu, sunat baca ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ada 9 bacaan. Bacalah yang mana satu pun. 9 ta'awuz ada 9. Macam mana? Lupa dah, jarang baca. A'udzubillahil azim a'udzubillahil alim minasyaitanir rajim. Macam-macam ada. Semua tu untuk dia kegunaan tertentu. Ada bacaan a'udzubillah tu lain sikit, nak lawan hantu. Tak yang dia kena rasuk dia tak, lain. Tapi yang paling afdal dalam banyak-banyak a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu yang terbaik, terafdal daripada 8 jenis bacaan yang lain. Macam-macam ada. Saya pun dah lupa dah. Bacalah ta'awuz. Mana-mana 9, mana-mana boleh. Lepas tu, sunat. Maka bismillah. Bismillah tu Fatihah lah maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim kan. Baca Fatihah. Hingga akhirnya. Amin. Ya. Dan dibaca dalam rukuk itu Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sunat baca. Sekali dengan wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim, satu sunat. Wa bihamdih sunat yang lain. Jadi kalau baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dapat 2 sunat lah. Bihamdih itu 1. 3 kali atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Tapi untuk sembahyang secara umum 3 atau 5. Dan dibaca dalam i'tidal bukan ni. Salah ni.
Bukan salah ayat macam ni. Dan dibaca di dalam i'tidal itu. Bukan. Dan dibaca ketika. Bukan dalam i'tidal. Dalam i'tidal yang bawah tu. Maka apabila berdiri, betul berdiri. Itu bawah i'tidal. Jadi, maka dibaca di dalam i'tidal tu bukan. Maka dibaca ketika apa? Perjalanan, on the way, nak i'tidal. Tu sami Allah mahmidah. Bukan i'tidal. Sebab i'tidal bacaan bawah tu, tengok. Maka apabila betul berdiri. Tu betul berdiri, bawah i'tidal. Selagi tak betul, tak nama i'tidal. Dia rukuk. I'tidal ke? I'tidal ke? I'tidal ke? Bukan. Ni, belum. Ni bawah i'tidal. Jadi dia kata, maka dibaca di dalam i'tidal. Bukan dalam i'tidal. Masa ni. Berapa saat tu? Ni i'tidal. Ini metode bawah tu. Bila berdiri betul berdiri, maka dibacakan Rabbana lakal hamd. Rabbana. Jadi perjalanan tu sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Dal tu bagi bunyi, tak dapat pahala. Rabbana lakal hamd. Bila mim mati, dal pun nak kena mati juga. Macam mana nak bunyikan? Setengah bunyikan dal tu qalqalah tu. Qalqalah apa? Qalqalah apa? Akbar, sughra, kubra. Kalau kubra, sini tak ada ngaji tajwid. Kalau kubra kan, kubra. Akbar, kalau akbar yang ada sabdu kat ujung tu macam tabbat yada abi lahabin wa tab. Tu akbar. Sebab dalam ba tu bawah atas ba tu ada sabdu. Dia bagi kalau akbar. Dia bunyi ber tu, bunyi sebiji-sebiji. Watab, bunyi sebiji-sebiji. Tapi kalau kubra, dia duduk ujung, iaitu duduk ujung dal. Qaf ta apa? Qaf ta ba jim dal. Kau kata qataba jada nak apa tu lah. Ada orang kata qata baju den macam-macam, ikutlah, jadi boleh hafal. Qata baju den, qata baju. Qaf ta ba jim dal, nak hafal qata baju den. Orang apa? Orang Negeri Sembilan ke apa? Kotor baju den. Ingat terus. Bila huruf-huruf qalqalah, kotor baju den. Betul ya kejap. Qaf ta ba jim dal. Tak apalah. Buatlah macam mana pun dari sudut istilah. Qataba jiddan lah, macam-macam boleh. Yang penting qataba jim dal. Itu huruf qalqalah. Bila dia duduk di ujung dan dimatikan, nak mati, dia jadi qalqalah kubra. Kalau dia duduk di ujung tu masuk habis ayat, nak dah berhenti dan ada sabdu, dia panggil akbar. Akbar tu bunyi kuat sungguh. Kalau kubra bunyi kuat. Jadi kena bunyilah dal tu. Kalau lah qaf ta ba jim dal tu duduk dekat tengah-tengah perkataan, tengah-tengah kalimah, dia panggil qalqalah sughra. Bunyi dia macam lantun gitu, macam jalan sikit-sikit je. Okey? Contohnya Allahu akbar kabir walhamdulillah katsir wasubha. Lantunan qalqalah tu, tapi sughra aja, kecil je. Wasubhanallah wasubha. Bukan wasubha. Tak ada qalqalah, tak ada lantunan. Dia ada lantun, qalqalah ni lantun. Wasubha. Tapi relax je. Wasubhanallah wasubhanallah. Tapi kalau dal Rabbana lakal hamd, dia kubra. Jadi dia separuh harakat. Rabbana lakal hamd. Kalau ada sabdu, watab, dia lain dengan tu. Itu kena bunyilah. Macam takbir raya kita dengar, tak dapat pahala dia. Walillahil ham. Mana dal? Macam mana walillahil ham je ingat. Ujung-ujung macam mana? Rambat raya tu. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil ham. Berani dah pegang mic. Ada orang tengok mic tu habis sampai keluar dah. Tengok mic tu keluar dah. Ada orang berani dah pagar kat situ. Tiba-tiba tak ada dal, tak guna juga. Walillahil ham. Betul. Kat belakang pun Allahu akbar Allah. Biasa sedih kan. La ilaha, sama-sama je. Illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Sama-sama.
tak dapat apa. Dal mana? Walillahil hamd. Bunyilah de pun tak apa, lebih pun tak apa, jangan tak ada. Lebih pun tak apa. Itu bukan qalqalah akbar, kau bunyi dal, bunyi de, tak apa, lebih baik daripada tak ada bunyi langsung. Tak ada bunyi langsung, dal tu kita tak sebut. Maka dia boleh, dia hamim maksud apa? Tak tahulah, cek kamus. Hamim. Dia silap berubah makna apa? Sepatutnya maksud dia puji. Pujian dah jadi maksud lain dah. Okey, bunyi dal. Imam dan makmum. Okey? Sami'allahu liman hamidah. Masa perjalanan Rabbana lakal hamd. Sama-sama baca. Imam pun baca, makmum pun baca. Kalau mazhab lain, makmum baca Rabbana lakal hamd. Mazhab lain Rabbana walakal hamd. Mazhab lain Allahumma Rabbana walakal hamd dan sebagainya. Tapi dia tak baca Sami'allahu liman hamidah. Imam saja. Sebab apa dia kata imam dan makmum? Dia nak menolak mazhab lain punya cerita. Mazhab Syafi'i, Sami'allahu liman hamidah, makmum pun sama, imam pun sama. Rabbana lakal hamd, makmum pun sama, imam pun sama. Sama. Tapi kalau mazhab Hanbali macam kat Mekah tu kan ada apa? Yang suara kuat tu. Muballigh dia panggil. Imam dia relax je. Allahu akbar. Suara dia kan mendatar kan. Allahu akbar. Dia pun Sami Allah Rabbana walakal hamd kan, yang bising tu kan, dia panggil muballigh. Bila tengok dia, bila imam kata Sami Allah liman hamidah, dia kata Rabbana lakal hamd. Iyalah, itu mazhab lain. Mazhab Syafi'i tidak. Sami Allah liman hamidah pun baca juga, Rabbana lakal hamd pun baca juga. Makmum dengan imam sekali sama. Yang kita duk dengar tu mungkin mazhab lain. Memang mazhab lain lah. 3 mazhab. Sami Allah liman hamidah tak sunat makmum, hanya imam. Makmum jawab imam, iaitu Sami Allah liman hamidah. Itu kalau mazhab lain. Mazhab Syafi'i bukan jawab imam, memang sunat baca setiap orang. Itu je beza. Okey? Belah benda kecil je. Dan dibaca di dalam sujud akan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 3 kali atau 5 atau 7 atau 9 atau 11, maksimum 11. Bergantung pada keadaan lah. Dan dibaca pada antara 2 sujud itu, maksudnya duduk lah. Dia tak sebut duduk lah. Dan dibaca antara 2 sujud. Duduk lah. Duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sunat baca tu. Minimum Rabbighfirli 2 kali. Minimum. Tu malah sangat tu. Kalau malah sangat, Allahu akbar. Rabbighfirli. Asal malah. Nyanyi masuk kereta, buka lagu nyanyi. Pompang. Bila Rabbighfirli warhamni panjang ah. Itu lah kita tak. Masuk kereta je. Radio automatik start sekali. Betul, teng. Oh, sampai nyanyi. Satu lagu habis. Betul, sama satu lagu lagi. Malu. Rabbighfirli tak baca. Maka barulah tunduk kepada sujud pula. Lepas tu baru sujud. Dan dibaca sujud baliklah, lepas baca tu baru sujud. Dan dibaca akan tahiyat pada 2 rakaat. Tahiyat awal lah, 2 rakaat. Dan pada rakaat yang akhir, itu rakaat akhir lah, di dalam duduk baca apa? Iaitu At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ada beberapa isu kat sini. Yang pertama, at-tahiyyah tu habdas. Mentang-mentang lah baca sir, perlahan orang tak dengar, dia main at-tahiyyah, ha bulat. Maka tak sah sembahyang. Dia kena habdas. Jadi kena tekan sikitlah at-tahiyyah. At-tahiyyatul okey, at-tahiyyah tu adalah rukun. Okey. Al-mubarakatu apa hukumnya? Sunat hayah. Sunat. As-salawatu sunat. At-tayyibat sunat. Lillah rukun balik. Sebab yang wajibnya macam ni. At-tahiyyatu lillah. Itu yang wajib. Rukun. Tapi dah masuk sunat-sunat sekali dalam ni. At-tahiyyatul sunat. Mubarakatus salawat sunat. Tut-tayyibat sunat. Tu lillah, lah tu wajib. Lillah tu wajib. Wajib tu maksud rukun lah. Jadi kalau dibaca At-tahiyyatu lillah, sah.
Minimum. Ya. Assalamu tu dalam kurungan tu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Satu lagi. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Biar panjang sikit Jangan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Tu lillah. Dia panjang sikit. Tu lillah. Kan ada panjang tu. Bukan? Allah. Bukan Allah. Allah. Kan? Ada dua kan? Kalau alif lam ha kan ada lepas satu atas tu ada apa? Alif kan? Alif kecil menandakan dua kan? Jadi Allah. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Tu lillah. Tu satu. Dia buang alif tu. Bila buang alif tak sah. Sebab dia rukun. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Betul? Assalamu. Alif lam kat depan tu dia panggil alif lam ma'rifah. Alif lam syamsiah ma'rifah atau alif lam ma'rifah tu sunnah hayah. Sunnah hayah alif lam. Sin lam alif mim tu rukun. Tapi bila sin lam alif mim kita buang alif lam, dia tak panggil alif lam ma'rifah, dia panggil nakirah. Nakirah. Ni cerita bab nahwu lah, nahwu saraf. Jadi dia macam mana? Bila tak ada alif lam, mim kat depan tu kena tanwin. Jadi salamun. Itu yang wajib, tu rukun. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu yang rukun. Tapi yang sunatnya tambah alif lam ma'rifah, iaitu assalamu. Itu sunat. Alif lam dia sunat, salam tu rukun. Alif lam. Dia panggil jangan baca nakirah, bacalah ma'rifah. Itu istilah dia. Dengan baca ma'rifah sunat. Dengan baca nakirah sah. Nakirah tu tak ada alif lam, mim tu ditanwinkan. Salamun. Okey, kita baca molek dah tu lah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu tak panjang pula. Wa barakatuh. Kita terbalik. Wa barakatuh tu kita panjang. Masa bila panjang? Masa nak bagi salam kan? Nak buat musyarat ke apa ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatuh. Tu mana panjang? Ka tu boleh lah panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu tak ada panjang. Ini wabarakatuh. Mana panjang? Tengok taha tu mana ada panjang. Bukan tawaha. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu yang kedua tu sunnah hayah. Yang rukun wa anna Muhammadar Rasulullah. Setengah riwayat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi tambah asyhadu kenapa? Asyhadu tu sunat. Yang kedua. Yang pertama tu rukun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu tu rukun. Wa asyhadu yang kedua tu sunat hayah je. Yang mana rukun? Anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala tu rukun. Sayyidina tu sunat hayah, Muhammad tu rukun balik. Dalam ni ada rukun, ada bukannya semua wajib. Dan jika pada nak berhentikan ya. Dan jika tahiyat akhir habis tahiyat lah kot. Dan sampai salam. Dan jika tahiyat akhir maka ditambah atasnya wa ala ali Muhammad. Ialah tahiyat akhir wa ala ali Muhammad tu adalah sunat ba'd. Dalam tahiyat akhir. Dalam tahiyat awal wa ala ali Muhammad tak ada. Dalam tahiyat awal tak ada. Dalam tahiyat akhir wa ala ali Muhammad tu sunat ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad tu rukun, tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal, Allahumma salli ala Muhammad tu sunat ba'd. Wa ala ali Muhammad tak ada, tak baca. Tahiyat awal. Allahumma salli ala Muhammad tu sunat ba'd. Kalau tahiyat awal. Tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad tu rukun. Wa ala ali Muhammad tu sunat ba'd. Okey. Inilah sekurang-kurang selawat. Kemudian daripada tahiyat akhir. Dan yang akmalnya, yang sempurnanya dibaca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dipanggil selawat Ibrahimiyah. Lagi cantik baca sambunglah. Hingga akhirnya. Seperti yang telah masyhur, yang memang dah masyhur. Dan sekurang-kurang doa. Dan sekurang-kurang doa. Kemudian daripada selawat itu pada tahiyat akhir. Lepas baca kama sallaita ala Ibrahim tadi, sunat baca doa. Ataupun tak nak baca kama sallaita ala Ibrahim pun tak apa, sunat kan? Sunat baca doa juga. Jadi maknanya lepas
lepas wa ala ali Muhammad, dia ada dua benda. Satu, kama sallaita ala Ibrahim, dia panggil selawat Ibrahimiyah sunat. Yang satu lagi doa pun sunat. Dua ni perkara yang berbeza. Kalau malas nak baca kama sallaita ala Ibrahim, tetap sunat baca doa. Kalau dah baca kama sallaita ala Ibrahim, tak nak baca doa pun tak apa, tapi tetap sunat doa juga. Jangan ingat satu benda, itu dua perkara yang berbeza. Kerana dua hukum ni hukum berbeza. Mana lagi besar pahala? Mana lagi afdal? Sunat, dua-dua sunat. Baca kama sallaita ala Ibrahim sampai habis, ataupun baca doa. Kan lepas tu ada doa kan? Ada doa. Kalau doa dia bagi kat sini apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil akhirah wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil mahsyid dajjal. Beberapa riwayat ubah-ubah sikit tu biasalah. Kan? Okey, ni doa. Okey? Kama sallaita ala Ibrahim, selawat Ibrahimiyah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, doa. Dan doa lain pun ada juga. Antara doanya Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Panjang sikit doa tu. Lepas tu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, sambung ini. Okey. Sekarang ni ada dua benda. Satu ada selawat Ibrahimiyah, lepas wa ala ali Muhammad tu ada selawat Ibrahimiyah. Satu lagi ada doa. Dua-dua ni dua perkara yang berbeza, dua sunat yang berbeza. Buat dua-dua bagus, buat salah satu pun okey, tak buat dua-dua pun okey, sah. Soalannya, mana lagi afdal? Kama sallaita ala Ibrahim ataupun doa? Ramai orang salah faham. Dia kata kama sallaita ala Ibrahim adalah lebih baik, lebih afdal daripada doa. Kalau malas, baca kama sallaita ala Ibrahim saja sampai habis, doa tak payah baca lah, malah. Sebab dia kata itu lebih penting ataupun lebih pahala lebih besar. Tidak. Lebih besar adalah doa. Kalau malas sangat, tak payah baca kama sallaita ala Ibrahim, baca doa saja. Wa ala ali Muhammad, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil akhirah wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal, ataupun yang seumpamalah, lebih kurang doa. Itu lagi afdal. Tapi kita banyak kama sallaita ala Ibrahim baca, tak baca doa. Yang baca doa baguslah kalau baca doa. Itulah kita. Sedangkan rugi pahala kita. Baca dua-dua terbaik. Kalau nak baca satu, baca doa. Bukan baca kama sallaita ala Ibrahim. Sebab apa? Sebab ni, jawapan dia kat bawah. Dan kata setengah ulama, tu jawapan dia. Wajib dibaca akan doa ini pada tasyahud akhir. Wajib. Oleh kerana sebahagian ulama kata wajib, kita kata sunat kan? Maka sunat kita naik apa? Sunat muakkad. Sunat muakkad ni bermakna ada ulama lain, mazhab lain kata wajib, tapi kita sunat, dia naik sunat muakkad, meraihkan mazhab lain. Kalau semua ulama kata sunat, maka kita pun sunat juga. Jadi ada tak ulama mazhab lain kata kama sallaita ala Ibrahim tu wajib? Tak ada. Semua kata sunat. Ada tak ulama lain, mazhab lain yang kata doa tu wajib? Ada. So, mana lagi besar? Doa. Gitu lah. Imam baca, makmum tak dapat. Yang ini tak dapat. Yang bacaan imam adalah bacaan makmum hanya Fatihah, surah. Fatihah bagi masbuk lah. Fatihah bagi masbuk. Kalau tak masbuk, Fatihah pun kena baca sendiri kan. Masbuk, imam tanggung kan. Okay? Fatihah dan surah sahaja. Yang imam baca, makmum dapat. Dapat free. Sebab tu kalau imam baca panjang, Alhamdulillah, bukan komplain. Katok sekali-sekala. Ujung-ujung sedikit katok. Ni tak lama lagi. Tak lama lagi nak terawih ni. Imam baca panjang, rogok ni. Cari part lain lah. Mana laju. 9.30 habis lah. Sini pukul 10. Baca panjang. Imam syok sendiri. Oi. Imam baca panjang, makmum tak payah baca, dapat pahala free. Kerana bacaan imam adalah bacaan makmum. Dia nak baca Quran dah lama lah. Time tadarus dia keluar pergi more. Tiba-tiba imam baca panjang, lepas tu maksudnya lepas habis, Alhamdulillah, terima kasih banyak, salam tu. Kalau boleh cangkok lagi, bagi sikit je ke imam. Terima kasih baca, aku nak baca, nak harap aku malah mujur mau baca. Dengan kau baca tadi berapa satu muka ke, aku dapat juga satu muka free. Ini tidak baca panjang sikit je pun. Biasa baca surah 1 minit, baca 2 minit. 2 minit tu baca surah. Amboi. Nampak dah beli roti canai tu beratur 10 minit.
Makan boleh. Nampak duk makan kopi-kopi yang banyak dekat berserak ni. Balok ni banyak berserah kopi. Duk beratur nampak. Setengah jam. Boleh pula beli. Tapi tambah semayang seminit yang tambah. Biasa semayang berapa minit? Kata semayang biasa 10 minit. Tambah jadi 11 minit Sebab baca panjang sikit. Buat surat lalu. Apa? Benda. Manusia. Dah ya malah. Nak suruh oleh malah pada dia kak. Kaya macam mana? Sekali-sekala je katak ni. Kan boleh katak selalu. Dan lafaz salam assalamualaikum betul dah. Dan lafaz salam assalamualaikum warahmatullah. Serta berpaling ke kanan dan ke kiri dengan muka juga. Jangan dengan badan-badan. Muka je. Sunat assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum tak gerak lagi. Warahmatullah baru gerak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sunat. Paling tu sunat. Tu je lah sunat baling. Kalau makmum nak makmum masbuk ataupun makmum tak masbuk pun nak salam bila? Lepas imam salam yang kedua, bukan salam pertama. Imam salam yang kedua baru makmum gerak salam yang pertama. Dan tunggu imam tu jangan lebih pada uruf. Faham? Jangan lebih, maksudnya assalamualaikum warahmatullahi, dia pun standby. Lama. Salam je lah yang kedua. Salam makmum tadi salam je lah yang pertama. Padahal lepas salam kedua baru sunat, tapi lama lebih pada uruf. Agak-agak lah Assalamualaikum warahmatullahi imam. Betul senyap. Lama. Salam je lah. Dia bukannya tunggu je tak. Agak-agak lama sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lagipun imam dah salam keluar semayang dah. Cuma jangan tunggu lama sangat. Mungkin imam tu batal wuduk. Kalau batal wuduk, haram salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi kentut. Haram dia assalamualaikum warahmatullahi yang kedua. Pendapat Ta'in kata batal semayang dia. Pendapat Mutamad tak batal, tapi haram. Walaupun dah keluar semayang, dah salam kedua bukan wajib, tetap juga haram. Jadi dia diam. Makmum ni bila aku nak salam ni, letih duduk ni. Tunggu. Tahu-tahu imam bangun, nyok natang imam. Jangan lama-lama sangat, jangan lama-lama. Agak-agak berapa dalam 5 saat tu lama dah kot. 5 saat tu lebih dah. Salam ajalah. Makmum tadi. Dan sunat dibaca kemudian daripada salam asyhadu an la ilaha illallah. Masa lepas salam tu baca, tangan letak kat sini. Letak kat sini sambil-sambil lah. Asyhadu an la ilaha illa asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Lepas tu tarik Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Lepas tu tarik Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Gitu, habis gitu. Habis. Sunat. Disapu ke muka dengan tangan kanan. Sapu sunat pada mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak sunat sapu. 3 mazhab tak sunat sapu muka. 1 mazhab dia sunat sapu muka, mazhab Syafi'i. Itu pun dalam mazhab Syafi'i khilaf lagi. Dalam mazhab Syafi'i ada ulama kata tak sunat pun sapu muka. Sebagai ulama kata sunat sapu muka sebab Nabi sapu muka. Nabi sapu muka, yang kata sunat tu bukan Nabi nak sapu pasir kat dahi, bukan. Yang kata Nabi lepas mayang atas pasir, Nabi sapu lah, bukan sapu. Itu yang kata tak sunat. Yang kata sunat, Nabi bukan sapu. Bukan sapu pasir. Memang sunat raut muka. Sunat. Maka sunatlah. Cuma nak bagi tahu 3 mazhab kata tak sunat. Mazhab Syafi'i terbagi pada 2. Sebahagian kata tak sunat, sebahagian kata sunat. Yang kita buat, ambil yang ni. Sangat minoriti lah. Sangat-sangat sebahagian kecil. Sebahagian kecil. Jumhur mazhab, jumhur ulama tak sepakatlah. Jumhur mazhab, jumhur ulama mengatakan tak sunat sapu. Sebahagian kecil, lebih-lebih lagi ulama Nusantara semua kata sunat. So, benda kecil buat je lah. Bukannya kena berlari berjogging apa. Letak tangan gini. Dah lah, buat je lah. Okay. Dan kalau tak buat pun okey je. Tak payah tengok. Tak sapu muka. Pelat benda ni. Ni geng apa ni? Syiah tak ada. Tak ada masalah pun. Ataupun jangan tengok apa benda sapu-sapu muka ni. Merepek. Jangan kata gitu. Relax lah. Tak ada apa pun. Benda kecil je. Bukan sapu muka orang, sapu muka sendiri.
Lainlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kau orang. Itu gocah Gocah luar, jumpa luar gocah. Sama muka sendiri. Sibuk apa? Macam tu lah. Relax-relax lah. Benda-benda kecil ni jangan ni. Rugi. Balas rugi. Jadi kita berhenti dekat. Dan sunat dibaca kunut. Kemudian daripada i'tidal. Kunut. Sunat baca kunut. Kunut panjang dan kunut pendek. Ada? Ya. Kunut panjang? Kunut pendek? Bukan. Dia ada aja kunut pendek ni. Ada kat bawah tu kunut pendek. Itu kunut pendek buat lawak. Apa Tok Kadi tanya, orang nak nikah. Dia kunut pendek memang ada. Memang ada. Ada tak kat bawah tu? Kat bawah tu. Ada kunut pendek. Kita sambung kat situ lah nanti. Bila tu? Bulan lepas raya. Habis harap. Pada ada subuh satu kan? Ke apa? Ke habis langsung? Kubur kitab lain. Oh, habis sambung lepas hari raya. Tak tahulah, takut-takut ada selit-selit nanti ada lah ya. Kalau ikut jadualnya lepas raya lah. Baik, kita sambung lepas raya kunut. Ya. Allahumma sami Allahu liman hamidah. Sunat juga. Ya, itu pun sama juga. Itu pun sahabat reka baca kes sama juga tadi. Sama juga. Nabi tak ajar gitu. Nabi ajar sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, setengah riwayat rabbana walakal hamd. Itu aja. Tiba-tiba ada seorang sahabat ni dia tambah. Sama, lebih kurang sama cerita ni. Dia tambah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nabi tanya lebih kurang sama. Siapa yang baca tadi? Sahabat tu mengaku. Nabi kata terbuka pintu langit masa baca tu. Maka dengan sebab tu disunatkan baca juga. Tapi asal usul daripada sahabat. Sebab ada asal usul daripada sahabat, ada asal usul Nabi ajar terus. Ini daripada sahabat. Dan Nabi pun sign lah. Nabi kata cap, sah. Maksudnya lulus. Jadi sunat juga hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Elok baca gitu. Sampai bila kita nak Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Daripada umur 10 tahun sampai umur 70 duk itu aja. Tukar-tukarlah sikit, tambahlah sikit. Telefon lepas tukar. Kereta tukar, motor tukar, apa beli, habis hutang beli baru lagi. Apa sambung mengepek pula ni. Tapi tiba-tiba semayang tak nak upgrade. Upgrade lah semayang sikit, baca panjang sikit. Upgrade. Wallahu a'lam. Dia semangat nak tarawih, dia lain macam nak Ramadan. Tangguh dulu. Kita sering tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdik. Syadallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.